A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan baca tafsir daripada surah Baqarah ayat yang ke-211 sampai 212. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat peluang boleh kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh ya'murullah ta'ala rasulahu ayas'ala bani Israil anil ayati al-kathirah allati atahumullah kaifa kafaru biha falam tanfa'hum syai'a. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya'murullahu taala rasulahu, Tuhan perintah akan rasul dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ayas'ala bani Israil anil ayati kathirah, anil ayatil kathirah allati atahumullah. So tanya daripada Bani Israel tentang ayat-ayat keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang Allah bagikan kepada mereka itu, kepada fuk-fuk Bani Israel. Lepas tu perintah tu sal ni dengan fa'il amma. Nah, tanyakan olehmu, bertanyalah kepada Bani Israel. Sal, tanyakan olehmu akan Bani Israel. Bani Israel ni fuk zuriyah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim wa Israel. Nah, laqab bagi Yaqub. Jadi Bani Israel ni fuk-fuk zuriat anak cucu Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, Ishaq kita biasa belajar dah. Maknanya orang panggil dia anak bagi Nabi Ibrahim dan adik-beradik dengan Ismail. Ismail dua adik dengan Ishaq, mak lain.
Nah, Ishak ni mak dia iaitulah Sarah. Nah, kemudian Ismail ni mak dia Hajar. Nah, Siti Hajar. Lalu bila dikata Bani Israel ni, Israel gelar bagi Yakub, iaitu hamba Allah. Abdullah lah, hamba Allah Israel makna dia. Jadi nak ayat katanya Yakub Israel. Anak cucu dia panggil Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Bila Tuhan sudah tanya akan Bani Israel saat itu, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Berapa? Kam atainahum min ayatin bayyinatin. Banyak mana dah, berapa banyak yang kami bawa kepada mereka itu, bawa kepada Bani Israel saat itu daripada penerangan-perangan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Bani Israel nak terus terang nak ayat kata hak ning mukjizat Nabi, orang menjadi nabi wakil daripada Allah. Nak dia percaya, nak dia yakin kepada wakil Tuhan ataupun Rasulullah, orang terima wakil daripada Allah SWT. Nak dia percaya kata orang ni wakil Tuhan. Mana dia kata supaya Tuhan kata dah lah. Supaya ngatut wakil-wakil hak raja duk luar negeri. Setan tut dia ada wakil raja duk luar negeri. Hak demo tu kata gapo supaya raja dah lah. Buat nak dia supaya nak raja dah lah. Tak percaya kepada Nabi Muhammad sebab tak percaya Tuhan dah lah. Percaya pada Nabi Muhammad sebab percaya Tuhan dah. Sebab Nabi Muhammad ni wakil bagi Allah. Kita tak boleh tahu kata Tuhan nak gapo kecuali kena melalui Nabi. Tidak tak erti kita agama. Kalau tak ambil daripada Nabi, tak erti kita agama. Sebab itulah Tuhan suruh Nabi Muhammad tanya puak-puak Bani Israel tentang berapa banyak yang kami bawa mari. Nah, keterangan ayat-ayat Allah SWT yang bayyinah. Ayat Tuhan ni tanda-tanda kata Nabi, tanda-tanda kata Rasul. Khariqahul adah ka'asa Musa tadulla ala anna man a'tahu Allah. Nah, tilka ayat. Benda yang cari adat. Nah, benda yang dia panggil luar daripada adat. Seperti tukak Nabi Musa ni. Jelas-jelas menunjuk kata Tuhan yang beri tukak pada Nabi Musa. Itulah orang panggil mukjizat atau ayat-ayat tanda-tanda dalil mengatakan Musa adalah Rasulullah, wakil pada Allah. Ni mana dalil? Iaitu tukak yang Tuhan beri pada dia. Tukak luar biasa. Tukak yang menyalahi adat. Tukak biasa ni tak boleh nak belah laut. Tukak biasa tak boleh nak katak batu, tubik air 12. Nah, 12 lubang. 12 lorong. Nah, belah laut tubik 12 lorong. Nah, kalaulah orang panggil tukak biasa, bukan tukak hak Tuhan win Nabi. Nah, tak boleh nak buat, tak mampu nak buat tu. Tu panggil ayat, dalil tanda-tanda kata Musa ialah Rasulullah. Tuhan Nabi tanya sahaja, berapa? Daripada ayat-ayat Tuhan penerangan pada kamu apa banyak? Nah, banyak benar.
Sebab tu nak menuju atas Rasulullah haqqan, rasul benar sungguh, bukan rasul tipu, rasul bohong dak. Ia ada mukjizat pada diri dia. Yang Tuhan wi pada dia. Dengan tu ayat daripada Bani Israel ni allati atahumullahu taala minha. Nah, yang ayat dalil penerangan yang Tuhan wi kepada mereka saat itu ialah daripada belah laut, sebelah laut. Al-Bahr. Belah laut ni suatu benda yang panggil bukan mudah lah nak pergi belah laut ni. Tukar orang biasa mana nak boleh belah laut. Kalau bukan tukar Tuhan. Tukar Tuhan win Nabi Musa. Sebab tu Tuhan kata wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Siapa saja yang menukar nikmat keterangan Allah, tukar nikmat keterangan Allah itu dengan mengambil kekufuran, tukar Islam ambil kufur. Nak ganti tempat Islam tu. Ya, kita ni ada dua ya. Kalau kita tidak Islam, dia kufur. Tak kufur, Islam. Dua ni ada sekali tak boleh. Kemudian siapa yang ambil nikmat Allah SWT Islam, nikmat Tuhan ni Islam. Untuk Tuhan beri pada hamba dia, nikmat Tuhan beri pada hamba dia. Wi ni min khairin, daripada benda-benda baik hak Tuhan beri pada hamba dia, yang dapat boleh buai habis. Yang dapat orang panggil dapat, yang boleh pada dia benda-benda yang masarrah, benda-benda yang suka hati, benda senang. Nikmat nak wi dia ni serenok suka hati, nak wi dia senang. Hidup tah dunia dan juga hari akhirat nanti. Dan nak menyekat, nak wi tahu daripada benda mudarat, benda tak molek, tak comel. Benda bahaya pada diri dia dunia dan akhirat saat itu. Wa ni'mallahu katsir, dan nikmat Allah ni katsirah, banyak sekali nikmat Tuhan. Kalaulah fuak-fuak Bani Israel Tuhan widah penerangan kepada dia, widah kitab Taurat kepada mereka, wi nabi dah rasul pada kalangan mereka itu penerangan, tapi dia nak tukar lagi. Hak benda Islam nak ditukar dengan benda kafir. Wa kaifa kafaru biha falam tanfa'hum syai'a. Tanya orang Bani Israel, berapa banyak tu hawi nikmat pada kamu saat itu daripada belah laut dan inzal manna wassalwa firtih alaihim, dan turun manda salwa makanan syurga. Manda salwa makanan syurga Tuhan buat turun mari pada yang mereka sesak daripada teh, dia panggil pada yatihuna fil ard. Pada di bukit, orang panggil dekat bukit Tursina tu. Pada yang fuak-fuak Bani Israel itu sesak situ di kalangan dengan orang panggil Nabi Musa alaihissalam. Tu aksi pada mereka itu sesak dalam pada pasir. As-Saina, pada Saina dipanggil pada pasir. Tak halau mana masa tu Nabi Musa mati situ, Nabi Harun mati situ.
Kemudian Allah SWT kesiaplah pada mereka waktu man dawas salwa daripada syurga. Turun bui pada mereka. Tu nikmat Allah yang sangat besar. Nak cari mana man dawas salwa ni. Saya waktu turun mari langit daripada syurga ni. Satu mukjizat dah lah. Duduk daripada molek-molek ni ada bagi makan ni turun mari. Minas sama' daripada langit. Satu mukjizatnya besar yang tidak ada alasan untuk mereka nak mendustakan Islam, nak pakai bahan Islam, nak pakai bahan Allah. Saya tunjuk cara tu mudah. Dapat mata mereka ni askar penuh belakang mai nak bunuh Nabi Musa dan juga Bani Israel. Tapi Tuhan suruh dia tak tukar dia dalam laut. Dia tak tukar dalam laut, belah laut. Nak mari mana menalah tu. Bila lepas mereka pergi habis semua, Tuhan gulung air laut semula pula tu. Lemah habis di sini fuak-fuak Fir'aun yang turut Nabi Musa AS. Ini satu nikmat yang paling besar. Nah, untuk nak dapat benda kemudahan, benda suka hati, benda yang senang, dan juga orang panggil nak menahan daripada benda mudarat pada diri dia, sangat banyak nikmat yang banyak terhawi. Nah, sebab itulah nikmat hak terhawi di sini saat itu. Nikmatullah huna ialah nikmat bil Islam. Nikmat Islam ni salah satu nikmat paling besar, tak ada nak banding dah di dunia ni. Walaupun orang nak bagi segala-gala benda di dunia ni, nak bagi kita saat tukar agama kita saat itu, kita tak sel lagi. Sebab orang panggil agama kita berpegang dengan Islam itulah boleh bawa kita masuk syurga Allah SWT. Tidak berpegang dengan Islam, memanglah dia tidak orang panggil dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu, nikmat Islam di sini, wa huwa kadzalika fa innal Islam akbarun ni'mah. Nah, karena Islam ni sebesar-besar nikmat yang nak bawa kepada kita daripada saadah, nak buat kita bahagia. Wal kamal, dan juga kita sempurna. Wa ma yarfa'uhu minal azab wal iqab fid darain. Dan juga nak lepas kita, nak tolak azab-azab tak saya kena pada kita. Nak tolak azab tak saya kena pada kita fid darain, iaitu dua negeri, dunia dan juga akhirat. Lah dunia ni pun tak saya kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat esok pun tak saya kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ni, jadi Tuhan nak royak di sini ni, nak royak kata nak menyejukkan perasaan yang sakit hati Nabi tu, yang terdapat daripada fuak-fuak Ahlul Kitab dan musyrikin. Tak saya berimeh, tak saya berimeh dengan Nabi, tak saya berimeh dengan ayat Allah, bima ja'a bihi minal huda. Nah, daripada petunjuk ni, Nabi ni wasa sekali-sekali wasa tha juga orang panggil, wasa orang panggil. Nah, wasa rusing juga, wasa nak putus asa juga mari. Kerana orang alim-alim daripada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ni, orang ada kitab daripada langit juga, kitab Taurat, kitab Injil, berpegang dengan Allah SWT juga. Tiba-tiba menetai Nabi, tak saya terima ajaran hak daripada Allah. Tak saya terima Nabi, tak saya terima Nabi betul. Sebab ia suka kata Nabi hak akhir saat itu keluar di kalangan Bani Israel juga. Tiba-tiba Tuhan bawa mari di kalangan Arab ni. Ia tak saya terima Nabi. Nabi rasa sedih juga, royak benda molek ke demo.
Royak benda baik ke demo, royak nak demo masuk syurga. Royak nak demo dapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Tiba-tiba tak saya terima. Allahu Akbar. Nak bagai molek ke demo tak saya. Kalau kita bagai huduh, demo tak saya munasabah juga. Tapi benda molek. Benda comel sekali, benda sebesar-besar nikmat. Tidak ada nikmat lain kecuali nikmat hidayah al-Islam daripada Allah SWT ni, nikmat besar sekali. Kemudian dia tolak, tak saya terima. Allahu Akbar. Nabi pun wasas duka cita jugalah dia. Kalau puak musyrikin Mekah tak saya terima ni, nah, ya berlain ni sikit. Sebab orang panggil puak ni duk sembah. Nah, batu, sembah tokong. Dan sebab orang panggil puak ni jarak jauh di antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad ni 2500 tahun. Puak-puak Mekah tak ada kena inzar. Tak ada Nabi tu mari Mekah. Di kawasan negeri Arab Mekah saat ni tak ada Nabi. Ambil semenjak pada Nabi Ismail mari timbul Nabi Muhammad ni tekah 2500 tahun. Nah, dia tak saya terima hak Islam pun. Waspada dengan dia sebab dia tak reti, tak faham. Orang Yahudi Nasrani ni baru orang panggil berapa tahun ya. Dia terima ajaran daripada Allah, kitab Taurat dan kitab Injil. Tiba-tiba mari nak dustakan Nabi, tak saya terima Nabi. Sebab itulah Tuhan kata, cuba mengtanya Nabi Muhammad berapa banyak puak Israel ni Tuhan ayat penerangan pada dia, kata ni ada Nabi, mukjizat. Dia mereka tukar lagi nikmat yang Tuhan pada dia nikmat Islam, tukar lagi kepada kufur. Nah, daripada nikmat hak nak senang, sempurna, bahagia, gitu tukar nikmat kena azab. Nah, kena azab dan kena denda. Ni jadi nak ayat katanya Tuhan nak menyejukkan hati Nabi. Yang Nabi duk wasa sakit hati, puak-puak orang panggil adami iman ahli kitab wal musyrikin bihi. Nah, puak-puak ahli kitab Yahudi Nasrani dan puak musyrikin tak beriman ni nak sakit hati juga. Tengok tu ayat ni. Nah, senang hati Nabi. Allahu Akbar. Nah, puak-puak orang panggil puak-puak ahli kitab daripada Yahudi Nasrani itu pun tak terima dah kamu ya Muhammad. Sedangkan nikmat yang paling banyak Tuhan pada mereka, ayat-ayat penerangan, mukjizat. Apatah lagi puak-puak musyrikin Mekah tak tahu gapo habuk ni, kau tak terima lagi lah, merasa wasah tipu lah. Dalam dakwah kita nak royak ke demo benda molek, demo tak saya pakai saat ni tu, kita boleh sejuk hati kita. Padahal tara orang Yahudi Nasrani tak ada orang alain, tara tumu alain kitab samawat, kitab hak mari langit, minas sama, kitab pada langit, Taurat dan Injil. Dan orang reti Tuhan duk eka lagi tak terima lagi. Orang tak tiga pahabuk padai dengan dia. Tu nak ayat tanya, tak usah tipalah Nabi Muhammad. Teruskan dakwah. Teruskan royak benda baik pada orang. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhan kamu, janganlah kamu jadi orang ragu dan syak. Tetap kamu kena jalan lagi sah ke dasar pek. Gi ke depan, jangan duk duka cita. Ya sebab kalau manusia duka cita tak, orang ni tak ada tak jalan dah kita, orang lain taga ni tak boleh terima benda molek. Tak jalan dah kita, tak ada kena duk goyak kat orang dah. Letih sangat. Belak dia lah, kot dia lah, nak lah mana. Dia siapa tangan tu benar setan, orang panggil. Kerjaan kita kalau berhenti dakwah tak saya royak benda baik ke orang, rasa jemu royak benda baik ke orang. Kacau royak dia tak pakai, tak turut kita. Royak puluh bakul pun tak turut, tak sah tak say tu. Dalam mana pun tak say.
Nah, kalau kita rasa kecewa, rasa balas tu, kita berhenti dalam royak kita pada orang, kita masuk lok setan dah, panggil. Kena jai setan dah, mujur setan dah. Setan mujur tepuk dah setan. Waktu Nabi walaupun orang nak, orang tak say, orang kata dia lah mana, gapo dia royak benar baik semata. Lah, belalah demo orang panggil puga atau ka batu mari kita puga wa paui. Pengapau patut-patut na orang Melayu. Orang puga tu Mekah nak lagi, dia buat turun wah pauh lagi. Royak benar molek semata. Nah, hening saat itu dengan fofo Yahudi saat itu nawi khabar, Tuhan nawi khabar ada fo orang Yahudi. Nah, nak wi khabar pada orang Yahudi, nak wi tahu, nak wi sedar di atas kekufuran mereka dengan ayat Allah. Ia tak terima sangat eka sangat ayat Allah ni. Tuhan wa hari ayat ni nak wi fok Yahudi khabar. Mung tanyalah Muhammad Yahudi ni, Nasrani ni, Bani Israel ni. Berapa banyak yang Tuhan buat turun ayat penerangan pada mereka tu. Ingat katik. Tapi fok mung saat itu nak tukar lagi daripada benda nikmat Tuhan Islam pada kamu, nak tukar pada kufur. Nikmat senang syurga bahagia kamu nak tukar pada azab, nak tukar syurga tu, Tuhan beri syurga dah pada kamu, nak tukar azab lagi. Dapat azab, dapat denda daripada Allah SWT neraka wa iyadzubillahi min dzalik. Nah, nak ayat atas degenya mereka ala adami dukhul fil Islam. Nah, wa israruhum ala adami dukhul fil Islam. Kerahnya dia, degenya dia tak setimah kerah perut, kerah pedar kita panggil. Nah, tak seterima degil, kerah pala, tak saya terima, tak saya masuk. Nah, Islam, adam dukhul fil Islam, tak saya masuk agama Islam. Tak saya terima Islam, ingkar Islam. Nah, thumma akhbara ta'ala anna man yubaddila ni'matallah allati hiyal Islam bil kufri bihi wa bin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna iqabatallahi ta'ala tunazzilu bihi la mahalata fid dunya aw fil akhirah lanna Allah syadidul iqab. Wi tahulah olehmu ya Muhammad Tuhan, wi tahu pada kita, wi tahu pada fuk-fuk Yahudi Nasrani, wi tahu belaka akhbara ta'ala Tuhan royak. Saya kata siapa di kalangan fuak kamu nak tukar nikmat Allah itu nikmat Islam, hak widah pada fuak kamu ni. Nak tukar menjadi kufur. Ataupun nah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tak saya terima Nabi, sesungguhnya denda Allah SWT akan turun ke atas kamu. Sama ada dalam dunia ni ataupun di hari akhirat nanti. Kerana Allah bersangat iqab balah kepada orang yang jahat dan orang yang baik balah baik. Jadi nak ayatnya dalam dunia ni kalau turun azab gapo kepada manusia, kalau orang kafir, orang munafik azab sungguhlah dia. Tapi kalau orang Islam Tuhan kira nikmat. Tuhan turun azab, turun bala kepada dia semua kena dia orang Islam ni jadi satu nikmat daripada Allah. Kita boleh pahala. Sabar, kita sabar boleh pahala. Nah, sebab orang mukmin ni dia tak saja ajabal amril mukmin. Sangat pelik kerja orang mukmin ni bila dia boleh menolak dia syukur pada Allah, ibadat pada Allah. Bila dia kena benar tak molek dia sabar, dia boleh pahala keduanya dapat baik belaka. Syukur pun baik, sabar pun baik. Boleh pahala belaka, tak ada rugi, tak ada saja. Pas kalau lagi mati dalam kalangan fok-fok ramai-ramai tak usah bimbang lah. Nah, Tuhan akan bagi akhirat esok ni masing-masing. Mati dunia nampak mati sekali.
Tapi mati sekali pun di akhirat satu hari becek orang mana mati molek, mana tak molek. Walaupun dia kena bala dengan orang ramai sekalipun. Ini satu benda yang besar. Nah, yang Tuhan tahu pada Nabi saat itu tentang fok-fok musyrikin karena Tuhan bersangat azab, niqab. Nah, al-wa'id Tuhan janji nak azab, niqab. Nah, supaya dapat keadilan Allah SWT yang Tuhan la yukhliful mi'ad, Tuhan tidak menyalahi janji sama sekali. Nah, Tuhan azab, Tuhan azab. Sebab tu nah, kena ingat betul kita. Kita ni Tuhan widah benih kita Islam, tanah bumi kita Islam panggil tanah. Kepada kita nak Islam sebagai muslim. Baka daripada mak pak kita orang Islam, kita tubik mara orang Islam. Kita dapat Islam dah pada diri kita, kita nak tabdil, nak ubah sikap kita. Jadi orang kafir, orang munafik. Nah, wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Azab sangat pedih pada mereka. Ingatlah. Nah, Tuhan akan azab bagi mereka yang tidak letak benda tak sepatut dengan tempat dia. Sepatut kena sembah Allah, nak ibadat pada Allah, tapi dia buat kod lain. Sepatut dia saat itu dia kena turut Nabi, tapi dia turut orang lain yang bercanggah dengan Nabi. Wal-iyadzu billahi min zalik. Kemudian pula Tuhan royak pada kita, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tuhan kata zuyyina lilnas, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Jadi Tuhan sebut pada ayat ini kata faqad akhbara ta'ala anna syaitan zayyana lilladzina kafaru billahi wa rasulihi wa syara'ihi al-hayatid dunya. Jadi kehidupan dunia ini dan kemewahan dalam dunia ni, perhiasan dalam dunia ni, dan dijadikan dia amat indah, comel, jangok, molek pada pandangan orang kafir. Pandangnya orang kafir ni, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Orang kafir dia tengok pada dunia saat itu sebagai benda yang comel, molek, cekak dah. Tak say dah benda lain, nak benda dunia ni. Benda lain tak yakin dah. Taluk nami cing kalau orang panggil dunia dapat kau dapat ada lagi. Kalau masuk hari akhirat tak ada sungguh. Mandi tak yakin lah. Orang kata taluk micing ni orang tak yakin pada hari akhirat. Orang Islam tak boleh kata gitu. Orang Islam kena yakin 100% tentang hari akhirat, hari bakit. Orang kafir ni Tuhan banding kata dia ni selaku orang yang nampak dunia saat ni tu benda yang comel sekali dari sisi dia. Sebab tu dia boleh tukar segala-gala dalam hidup dia asalkan boleh perkara dalam dunia ni. Sebab setan duduk buat comel, duduk jangok dunia. Setan duduk jangok dunia, we orang nampak dunia ni benar comel. Nah, nampak dunia saat itu, duduk nak dunia tu, bubuk dunia tu. Nah, sebab setan dah tipu mereka itu, we jadi kafir. Bahaya jadi setan jadi kafir. Suruh kufur dengan Allah, suruh kufur dengan Rasul, suruh kufur dengan syariat Allah, dan hidup atas dunia ni. Itu kerja setan.
Dia setan ni. Nah, dia kufu habis benda hak Nabi royak saat itu, tengok dunia nampak molek. Bila nampak molek faraghibu fiha, dia rasa kena, rasa nak berebut dunia. Nah, berebut pada dunia saat itu. Sebab itulah setengah manusia yang tak faham, tak reti ni. Berebut dunia hingga sampai kepada orang panggil bunuh pergi mari, perang pergi mari kerana dunia. Balah pergi mari kerana dunia, tak tegar pergi mari kerana dunia, bedai pergi mari kerana dunia. Nah, sangat rugi. Nah, bagi mereka yang buat seperti demikian itu. Itu daripada hasutan syaitan faraghibu fiha. Supaya wasan nak tak boleh tengok dunia. Jangan curi nak pada dunia. Jangan bunuh nak pada dunia. Jangan tahu anak nak pada dunia. Jangan pada segala-gala untuk nak pada dunia. Allahu Akbar. Jangan tukar diri dia biar di tak molek. Duduk dalam kebinasaan. Duduk dalam kerusakan kerana dunia. Nah, wa'amilu laha wa asbahu lam yarau ghairaha. Sehingga siapa dia anggap kata beramal kerja bagi dunia saat itu, kerana dunia. Seolah-olah dia tak nampak dah benda lain daripada dunia ni. Dunia semata, tak nampak dah benda lain. Nak pada dunia semata, tak nampak benda lain. Hak ning daripada orang panggil setan duduk tipu manusia ni. Duduk sekat manusia tak sewi nampak dah benda akhirat ni. Nah, sebab tu dia suka sangat dunia. Galak sangat dengan dunia. Dengan siapa tak khabar Tuhan. Tak khabar pada Islam, tak khabar pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu benda yang perlu kita kena ambil tahu tentang Tuhan royak wala khitab pada Bani Israel tapi makai umum. Nah, sebab itulah kafir Yahudi dan Nasrani ini wa yaskharuna minal ladina amanu. Nah, sehingga mereka berlagak sombong dan juga tengok pandai rendah kepada orang-orang yang beriman. Tengok orang beriman pandai rendah selalu dah. Walidzalika, nah, maka demikian itu buat dia sangat. Sakharu minal mu'minina zahidin fiha. Dia pandai rendah, pandai hina daripada orang mukmin yang zahid. Orang mukmin yang tidak kaya, yang zahid. Nah, sama tak zahid. Makai popiang, ada sekadar popiang, tak ada berebut. Harta-harta dunia, dia pandai rendah pada puak ni. Tengok tu. Ada gapo ya kaca duduk mengaji. Ada gapo ya kaca buat amal ibadat. Nah, boleh gapo ya tengok. Nah, sesak tak ada kaya pada. Kaca duduk mengaji agama, kaca duduk buat amal, boleh gapo ya tengok. Nah, tu banyak di antara fok-fok orang kafir ni. Pandai rendah. Tengok pada Nabi, pada rendah Nabi. Nabi doa semua kepada Allah. Nah, nak dia sehari seorang orang panggil jadi orang miskin. Tapi tak say apa-apa. Tak say fakir, nak miskin. Miskin ni cukup makan. Tak boleh nak taruh. Ada minyak tu, habis minyak tu. Tak boleh nak taruh tu banyak nak tarikh miskin. Kalau fakir apa-apa tak cukup makan. Tak cukup makan jadi panha pula dah. Nah, orang kaya kan lebih pada tu lah. Lebih dah makan dah lah. Nabi ni minta. Sebab tu Nabi mati tak ada gapah habuk tinggal saka pada anak cucu dia. Tak ada gapah habuk. Tuhan terima Nabi dia minta. Nabi malah sabuk perut. Sebab orang panggil walaupun tak ada pusaka daripada kita, anak cucu kita, dia rezeki tu hetak siadah, dia boleh mana boleh ke mana-mana tu.
Nah, dia rezeki dia ada banyak tu. Misal rezeki dia ada 1 juta. Kalau kita taruh 1 juta, dia boleh dah 1 juta tu. Orang lain tu tak wui dah ke dia. Kalau tak ada, kita tak boleh nak wui ke dia, orang lain pula wui ke dia. Nah, dia boleh jalan lain pula rezeki tu saat ni tu, Tuhan jamin siap dah. Nabi minta tak sewi tinggal sekali habuk dia. Sebab tu orang yang mula-mula masuk syurga sekali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak pernah hisap, tak pernah hitung apa dia, tak ada apa habuk. Yang mati pak kita sari bawah sulah tak ada. Liling bawa molek, mati pak liling bawa molek habis. Duk cucuh liling. Nah, duduk cucuh liling sana itu. Bawa molek orang panggil. Nah, Nabi mati bawa molek. Nah, habis orang panggil liling dia. Gi cari orang panggil bawah sulah tak temu dapur dia. Itu Nabi. Orang mula-mula masuk syurga sekali tak kena hisap apa dia, senang dia, lepas cah. Tapi Nabi yang paling kaya sekali di kalangan Nabi, Nabi Sulaiman. Dia raja. Nabi Sulaiman ni dia raja. Ada istana dia paling besar sekali lah. Dan dia orang saat itu kaya. Sebab tu di kalangan Nabi, Nabi Sulaiman orang masuk syurga akhir sekali. Sebab duk hitung hisab amalan dia tu banyak. Nah, sebab tu orang fok-fok musyrikin, fok-fok orang panggil, orang kafir dan orang Yahudi Nasrani pandai rendah pada Nabi. Pandai rendah pada orang mukmin. Kerana orang panggil, nah, dengan ilmu mereka saat itu, orang Islam ni tak ada kaya. Nah, tak ada harta dan qillah sikit naf'iha, daripada orang panggil sikit ya dapat faedah dalam dunia ni. Kerana orang panggil orang Islam saat itu dia tidak suka orang panggil hipung. Ni jam'ihan hipung barang-barang dunia banyak sangat. Ada banyak mana. Nah, dia kira keluar zakat. Keluar zakat, dia tabarruk. Nah, buat masjid, buat jalan, tolong pakai miskin, wi pada anak-anak yatim yang susah. Nah, keluar zakat dan sebagainya, tabarruk tu banyak. Bukan pasal hipung banyak dak. Bukan orang panggil hipung duit sana itu untuk nak zalim manusia, makan riba dan sebagainya. Orang berteh hak dia kena kira riba. Tu dia perangai orang Yahudi belaka tu. Nah, tapi dia bal aqbalu ala ta'ati rabbihim. Bahkan mereka itu mengadap kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Wa anfiqu ma fi aidihim fi sabilillah talaban liridahu. Dan dia pula menafkahkan, infak, keluarkan harta benda dia hadu ada pada tangan-tangan mereka itu pada jalan Allah untuk nak tutup talaban liridahu, supaya nak itu redha di atas benda hak dia dah buat. Nak itu redha ke dia. Itu orang mukmin. Yahudi, Nasrani ada. Dia taruh harta banyak sebab tu fok-fok yang pegang ekonomi dunia ni kalangan Yahudi. Bank dunia duduk di Yahudi. Dia usaha nak beri manusia kat hotel dia belaka. Negeri tu kat hotel dia, negeri ni kat hotel dia, supaya dia mudah nak nak orang panggil nak zalim. Nak ku orang. Kalau mu tawak lah ning, mu kat hotel aku, mu kat hotel aku. Mu tawak lah ni, aku akan buat lah ni. Negeri mu nak dok tak boleh. Itu makna khija-khija fok Yahudi dan juga fok Nasrani Bani Israel itu. Dia menghinakan
orang-orang beriman dan menghinakan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Nah, walau bagaimana sekalipun, walau orang Yahudi pandai rendah pada orang-orang beriman ni, orang kafir yang sombong itu pandai rendah pada orang beriman, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Tuhan kata, padahal orang-orang yang bertakwa saat itu, orang takut pada Allah SWT, beriman dengan Allah tu, ia lebih tinggi martabat dia daripada mereka Yahudi dan kafir saat itu. Nah, pada hari kiamat ni. Pada hari kiamat ni, orang-orang yang beriman dan orang bertakwa pada Allah SWT tu, dia lebih mulia dan lebih tinggi martabat dia daripada orang-orang kafir pada hari kiamat. Kerana orang kafir ketika tu, dia tinggal orang panggil menderita dalam azab neraka yang sehina-hinanya duk dalam neraka. Nah, fok-fok tu. Nah, hari kiamat esok ni temunglah. Nah, bila berlaku kiamat apa, Islam sangat tinggi sudah. Tuhan kata, Tuhan jamin orang Islam ni Tuhan raprakan kama akhbara annal mu'minina al muttaqina sayujazihim yaumal qiyamah khairal jazaa. Tuhan kata, nah, fuk orang mukmin saat itu, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah ni. Nah, Tuhan sebut royak bahawa seorang mukmin orang takwa pada Allah SWT, Tuhan nak balas mereka itu. Nah, sayujazihim, Tuhan nak balas pada mereka yaumal qiyamah khairal jazaa, sebaik-baik balasan. Tak ada nak banding balasan orang yang terbaik sekali ialah orang mukmin yang takwa, takut pada Allah. Yang dia nak waskunuhum darussalam fi 'illiyin, dia akan duduk dengan cara sempurna. Nah, dengan cara sepenuh. Duduk di rumah Tuhawi, dia duduk di Darussalam, rumah yang selamat sejahtera dalam 'illiyin. Duduk pada orang panggil syurga Allah SWT yang maha tinggi. Nah, walaupun di dunia ni kena yahtakiruna wa yastahzi'una oleh orang kafir, orang kafir pandai rendah dia, orang kafir hina dia sekalipun. Nanti tengok di hari akhirat esok, dia akan dapat syurga 'illiyin, syurga yang tertinggi. Tuhan balas pada mereka. Nah, dengan sebab tu orang-orang kafir saat itu, nah, minhum orang kafir ni, yujzi a'da'ahum sakhirin. Seteru Allah SWT dia hina pada orang Islam ni, yang sakhirin dia hina pada orang Islam ni, pada rendah pada orang Islam ni. Tuhan akan menghinakan mereka itu. Tuhan hinakan dia juga di akhirat esok. Fayaskunuhum, dan Tuhan letakkan dia adarkal asfali minan nar. Nah, dia duduk patak, nah, neraka. Tuhan letak dia duduk bawah suk daripada neraka. Darajah dia, nah, darajah dia iaitu asfal minan nar, sepatak-patak, sebawah-bawah neraka. Darajah dia, tempat duduk dia, tingkat dia. Itu bagi orang yang kufur, ingkar Allah SWT, tak terima Allah, tak terima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuhan ayat pula pada akhir ayat mengatakan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan ingatlah Allah memberi rezeki kepada siapa sahaja pun yang dikehendakinya, hak Tuhan kehendak, dengan tidak terkira. Nah, turut undang-undang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira. Tuhan kehendak nak beri pada pia, dia boleh rezeki.
Tuhan tak ada kehendak nak bui dia tak leh lah mana. Perkaca rebuk banyak mana nak banyak mana Tuhan tak bui dia tak leh. Tuhan bui mengikut Tuhan kehendak saja. Wa huwa ta'ala al-mutafaddal dzul ihsan. Tuhan yang punya kelebihan, yang Tuhan mempunyai baik. Nah, baik. Tuhan ni orang baik. Idza razaka yarzuqu bighairi hisab. Bila Tuhan beri rezeki dah Tuhan tak ada kira. Mek gilah nak nyak mana tak ada kira dak. Tak ada kira tak ada mek 100 nak bayar 100. Bila beri 100 ha nanti mai bayar 100 pula buat kira. Tuhan tak ada buat kira. Tuhan beri dak kira dah nyak mana mek gilah. Ikut kehendak Tuhan. Tuhan tak ada buat kira pula. Tak ada nak minta ambil kelik ke apa dak. Rezeki Allah SWT. Ni nunjuk orang baik, Zul Ihsan, orang baik. Mempunyai baik, rahmat. Nah, bighairi hisab. Seperti ayat Allah SWT ni. Nak targhib. Nak orang panggil nak kita suka fi talabi fadlillah ta'ala dalam nak menutukkan kelebihan daripada Allah SWT adalah hadis yang sahih mari. Ya bna Adam, he anak Adam. Amfik mari fi'ama. Fi'ama perintah Allah. Nah, berilah olehmu akan manusia, berilah sedekah. Berilah infak. Amfik sedekahkan olehmu. Nah, berikan olehmu kan harta kamu. Jawab dengan fi'il mudhari' sirah mudhari'. Umfik alaika. Umfik alaika, nescaya aku wi pada atas kamu. Mu wi kat orang aku wi kat mu. Allahu akbar. Nah, ni yang orang panggil hadis sahih. Tuhan perintah pada manusia ni. Tengok Tuhan tak ada hisap apa dak, ada kira Tuhan wi kita banyak mana. Pera kita yak sunjak dalam perut lagi dah. Sampai akan kita mati tak ada kira. Tak ada kira wi belaka ikut kita nak. Wi pada kita ada kira apa? Bila ada hisap. Ada hisap apa? Kita ambil duit bank ya wi kita ya teh hisap kira-kira itu. Ambil nyak mana kena bayar nyak mana gini laba nyak mana. Ha dia kira belaka. Tapi Tuhan ni dak ambil duit ngok peraman dalam kelang Tuhan, dalam bank Tuhan, dalam kelang Tuhan ni mari kita dengan tak ada hitung, tak ada hisap, tak ada gapo dak. Tak ada kira apa dak. Sebab tu Tuhan pun nak wi manusia waklah tu amfik. Monggo keluarlah kepada kebaikan awak keluar. Nah, amfik Tuhan kata amfik maknanya umfik alaika. Aku nak wi gati pada kamu. Taklah gitulah. Nah, Tuhan kata aku nak wi gati pada kamu. Nah, mu wi banyak tu ku lebih pada tu lagi padamu. Nah ni. Mana supaya kita ni kadang-kadang buat Tuhan wi kita saya nak wi. Supaya dengan budak lah halus. Kita wi beli tepung dia boleh 50 kok, 30 kok ambil tepung ambil sebatang ke dia. Ha ni 40 kok sebatang ambil wi. Dia duk tangan dia tu wi kat orang katik. Wi habis beli semula pula. Wi kat orang katik habis beli semula pula. Tak sewi. Gas kakang situ. Hak dia tak sewi kat orang. Nah, supaya dia tak yakin kata kita nak beli wi semula. Padahal kalau dia beli wi kat orang habis kita beli wi semula pula ke dia. Takkan nak dengar teriak. Nah, teriak nak semula pula. Nah, kita kena beli wi lain pula ke dia. Tapi kalau dia pergi dekat hak dia tu kita tak beli dah. Ya dah nak beli apa ya dah. Tak beli wi dah lah. Tuhan pun dimakian Tuhan rayaklah hadis ni kata. Nah, amfik hei anak Adamu wilah kat orang, sedekahlah kat orang. Nah saya umfik aku nak wi kata kamu, aku nak wi. Wi hati tu, wi hati selalu dah. Nah, tak ada orang jadi miskin dengan sebab sedekah kat orang, tak ada. Sebab tu hati lain semua dia. Nah,
Lagi Tuhan raya pula, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Tuhan kata, tidaklah kamu sedekah, kamu keluar tu duit kamu, harta kamu daripada sesuatu, daripada harta kamu saat itu. Mana apa sahaja yang kamu waktu baik harta kamu saat itu untuk kebajikan ni, ikutlah gapa-gapa misyain pada suatu harta kamu, rezeki tu hawi pada kamu saat itu, mengawak keluar dia nahwi pada orang dan sebagainya, wa huwa yukhlifuh. Maka Allah Subhanahu wa taala gati yukhlifuhu. Tuhan gati selalu dah. Kita ambil harta tu hawi kita juga, wi kat orang Tuhan gati selalu dah. Wa huwa khairur raziqin. Allah lah yang sebaik-baik orang berrezeki. Sebaik-baik orang berrezeki pada kamu ni, orang wi pada kamu Tuhan lah. Sebab Tuhan wi tak ada hisab, tak ada kira. Tu. Tuhan gati selalu dah. Tuhan ayat dalam Quran ni ngajelah kita kena yakin dengan ayat Allah. Tuhan ada. Bila Tuhan ada saat itu, Tuhan boleh beri segala-gala pada kita. Tuhan boleh gati. Tak usah bimbang, tak usah takut. Tak usah mewasa tak esok aku nak makan apa, nak cucu aku nak makan apa, duk mikir har. Siapa perut tak pasal. Siapa perut tak pasal panggil. Sebab kesemua itu Tuhan jamin belaka dah. Tuhan nak beri itu kita ada kira tak tahu mari mana kadang-kadang Tuhan nak beri. Tak ada suka-suka mari Tuhan nak beri. Allahu akbar, tak ada suka. Tu nak bagi dihisap sungguh. Mikir tak pasal juga. Baik kita mikir nak buat amal ibadat. Mikir nak kerja, untuk nak cari rezeki daripada Allah SWT, tak apa. Tu. Sebab orang panggil benar ni Tuhan suruh ibadat juga. Untuk nak keluar kita jalan baik ke, nak nafkah diri kita, anak isteri kita, semua sedekah belaka tu orang panggil. Kemudian pula kepada masyarakat dan sebagainya, tak ada masalah apa. Dan mikir takut tak ada nak makan ni, tak usah mikir takut tak ada nak makan. Sebab Tuhan cadar syiadah tu. Tu Tuhan cadar syiadah. Dalam hadis yang sahih pula, yaqulu ibnu Adam, berkata ibnu Adam, mali hartaku. Hak ni hartaku duk bilek kat kebun. Ni hakku ni rumah sewa aku ni. Hak ni kebunku ni, hak ni tanahku ni, hak ni hakku duk kaya aku mali. Hak ni kereta aku ni rumahku. Duk kaya semua. Wahallaka, maka dan adakah bagi engkau sungguh? Maka adakah benda tu bagi engkau sungguh? Min malikika, daripada benda yang engkau milik tu. Kamu duk milik tu hartamu sungguh ke? Tidaklah orang panggil jadikan harta kamu, tidak jadi bagi engkau saat itu daripada harta engkau ni. Wahallaka min malika, mana tidak menjadi bagi engkau saat itu daripada harta engkau ni, illa ma akalta, kecuali bagi hakmu makan. Tak boleh nak jadi harta kamu, hak barangmu milik ni, kamu milik gotu, milik gotu, tak kira lah. Kecuali barang hak kamu makan. Jadi harta kamu, ini dari darah kita. Wa afnaita, dan hak kamu orang panggil wa'wi binasa saat itu. Hak fana tu. Muwe habis gapo semua saat itu. Harta mu orang panggil. Muwe habis kat jalan mana, waktu baik kat jalan mana. Wa ma labista fa ablaita, hak mu makan saat itu, apa kamu makan, dia makan habis. Masuk dalam perut ini dari darah dah. Dan apa yang kamu pakai saat itu, fa ablaita, benda tu saat itu mengwi, orang panggil
buruk punah dengan sebab kita pakai, ya hancur dengan sebab kita pakai pakaian kita. Nah, wa ma tasaddaqta, dan bagi hak kamu sedekah. Nah, wa abqait, benda kamu sedekah saat itu, maka benda tu kekal. Dapat orang panggil jadi milik kamu, harta kamu semua. Nak namakan harta kita ni ialah hak kita makan, hak kita pakai dan hak kita sedekah. Tu mana harta kita. 3 tu jadi harta kita. Hak lain ada milik, nampak hak ni hak kita dan kita bukan kita lagi. Baru kita mati celah ni boleh demo perak, ada saka demo. Hak jadi hak kita ni, hak kita makan padah, hak kita pakai punah dah. Kemudian hak kita orang panggil sedekah habis dah. Hak tu orang panggil bagi kita hak kita sebenar. Hak kita boleh milik. Lain pada tu bukan milik kita. Kita jamuh-jamuh gitu ya. Jamuh rosak, baru kita orang panggil. Tak ada, mati baik demo perak. Hak kita sungguh ni ialah orang panggil hak kita belanja gitu, hak kita makan lagi, hak kita pakai gitu. Wa ma siwa zalika fadahibun, benda lain pada tu tinggal belaka. Wa tarikuhu linnas, bila kita gida tinggal harta tu pada manusia, orang timur saka kita. Sebab tu kena ingat, kita kena buat juga harta kita tu. Jangan orang panggil we jadi hak remos belaka, we jadi kita katiklah. Nak we jadi hak kita kena sedekah. Ya we jadi hak kita. Tapi kalau kita tengok pada zahir tu, hak kita pegang ni hak kita. Hak kita sedekah bukan hak kita lah tu. Dak hakikat sebenarnya. Hak kita sedekah tu hak kita. Hak kita pegang ni belum tentu jadi kita lagi. Sebab itulah nak royak kepada kita katanya, zalika lawasi'u fadlihi wa azimu ma indahu. Demikian itulah luah kelebihan Tuhan saat itu, luas, sangat luas Tuhan. Tuhan segala-gala ikut manusia nak. Sangat luas Tuhan rezeki, sama ada orang berderaka pada dia, orang baik pada dia, Tuhan belaka. Orang nak luas teru dengan dia, orang nak tolong dia, orang nak duduk sekali dengan dia, orang nak deraka pada dia, Tuhan belaka. Sangat luas. Tuhan saat itu. Dan besar apa di sisi Allah SWT saat ini, sangat besar. Ikut ada belaka dalam kelang Tuhan ni banyak. Bukan sikit, tak habis sama sekali harta tu. Hak Tuhan nak beri pada manusia. Di sini nak kata ayat ni beri tahzir, peringatan akan mereka yang kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dapat azab yang sangat pedih daripada Allah. Tuhan akan balas semata-mata pada dia. Bila dia orang panggil kufur nikmat Tuhan, tak syukur nikmat Tuhan. Orang tak syukur nikmat Tuhan, kufur nikmat Tuhan ni, Tuhan akan balas seksa. Akan dia. Tuhan akan balas seksa dia. Kemudian pula nikmat yang paling ajal, wa min ajallin ni'mah. Ni'matul Islam. Sebesar-besar ajallin ni'am, sebesar-besar nikmat ialah nikmat Islam. Itu besar kali, tak ada orang tindak lain. Baru tu. Faman kafara bihi wa a'rada anhu faqad ta'arrada li asyadil 'uqubat. Siapa sahaja yang kufur dan menentang al-Islam, nikmat Allah SWT itu, seolah-olah dia saat itu dapat seazab-azab, seberat-berat balasan seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan teruk. Sebab itulah pokok Bani Israel, Haroyak Bani Israel daripada orang panggil banyak jenis-jenis dia yang hina, yang susah sepanjang masa. Boleh jadi saksi yang kuat, laktan
Nah, yang kuat apa yang dibuat oleh fok-fok itu Bani Israel, Yahudi Nasrani saat itu terhadap orang Islam. Nah, mereka tu tukar a'radu anil Islam, menetap paling daripada Islam. Dia paling daripada Islam. Wastabdilu bihil khurafat summa al-qawanin al-wad'iyyati. Nah, kemudian dia buat benda khurafat, benda salah, dan juga dia tukar buat apa qanun wad'iyyah, buat undang-undang dengan otak dia sendiri. Tukar daripada undang-undang hak Tuhan buat hari, syariat Tuhan buat hari langit, dia ubah dia hak dia. Tuhan suruh perintah dunia ni dengan undang-undang hak Tuhan sebenarnya. So kita jaga dunia Tuhan, perintah dunia Tuhan ni, sebab Tuhan saat ni tu mau serah dunia ni kepada manusia. Dalam dia nak jaga dunia jadi aman dan makmur, jadi molek dunia ni, jadi selamat sejahtera dalam dunia ni, tak sampai dia huru-hara, tak sampai ada kerusakan atas muka bumi ni. Ia kena meretah dengan cara hak Allah bawa mari, hak Islam. Ambil undang-undang hukum Islam mari meretah di dunia Tuhan ni, baru dia selamat manusia. Tapi dengan degilnya manusia ni, dia ambil undang-undang wad'iyyah dia buat sendiri. Manusia buat undang-undang nak meretah manusia, mana nak berjaya? Sebab manusia sendiri tak tahu hakikat manusia lah mana. Orang paling tahu hakikat manusia ni balas mana? Tuhan. Sebab Tuhan menjadikan manusia segala-gala adalah perut pedas manusia, Tuhan tahu lebih. Nah, maka bila orang panggil manusia, Allah tahu habis manusia ni, Tuhan waktu undang-undang suruh meretah dunia ni, betul lah dengan Tuhan. Betul lah dengan kehendak Tuhan. Sepatutlah dunia ni meretah dengan ajaran hak Tuhan, undang-undang hak Tuhan, kod mai hak Allah. Tapi bila manusia degil ambil kod mai dia buat sendiri, mari meretah diri dia, meretah manusia, maka dia timbul dalam undang-undang saat itu tidak temu keadilan. Jadi kezaliman. Sebab dia tengok tahap beda dia. Orang kaya dia wasa nak buat metah cara nak masuk le orang kaya. Undang dia ni berat sebelah le orang kaya. Jadi tuniyum. Nah, tu baik rabuk tuniyum. Tu baik rabuk orang kapitalism. Tuniyum. Nak pergi berat balik orang kaya. Nah, nak berat orang kaya, ada bank, reba, ada apa semua ni. Jadi undang dia ni gi moyo gi pada orang kaya, ambil hati orang kaya. Kena dengan hasrat kanak orang kaya. Wak zalim, wak nyanyi pada orang miskin, orang sesak. Mari undang belah ni pula kita kena bela orang sesak weh. Kita kena benci orang kaya. Tu baik undang saat ni tu masuk sebelah balik orang miskin, zalim kepada orang kaya. Mari sistem komunis, sosialisme, sangkum nium. Rapah harta-harta orang kaya. Nah, kemudian bagi-bagi we orang miskin saat itu, we cukup makan ya dalam negeri dia, tak boleh orang lebih. Kereta nak pakai banyak tak boleh. Makan kena pakai bagi, makan pada-pada. Rapah harta orang kaya dan sebagainya. Itu satu orang panggil. Pemikir manusia mari buat. Yahudi belaka tu mikir. Daripada kapitalisme pun Yahudi, sosialisme pun Yahudi. Komunis pun Yahudi, daripada kalimat orang Yahudi. Adam Smith pun orang Yahudi. Nah, semua saat itu daripada orang Yahudi. Berat sebelah belakang tu namanya, sebab tu manusia jadi tak stabil. Orang kapitalis, orang miskin bakal menetek. Hak sosialis, orang kaya bakal menetek. Jadi orang panggil tak ada stabil. Tidak timbul keadilan. Sebab manusia buat undang pada manusia sendiri. Tapi bila Allah buat undang turun kepada manusia, dia stabil lah. Orang kaya pun boleh duduk dengan orang miskin pun tak dapat tupai orang kaya.
Orang miskin boleh tupai kaya sebab kaya hati murah. Sedekah daripada pakai miskin, keluar zakat daripada pakai miskin. Nah, jadi kesian belah pada pakai miskin. Di antara kaya dengan orang miskin boleh duduk sekali semacam masyarakat yang Nabi buat di Madinah. Boleh duduk sekali. Nah, Abi Dzar, Abu Hurairah, Bilal boleh duduk sekali dengan Abdul Rahman bin Auf, boleh duduk sekali dengan Utsman bin Affan. Puak kaya, puak gapo. Boleh duduk tupai lagi mari gapo dia semua. Jadi stabil, jadi adil. Satu orang panggil naundai keadilan yang datang daripada Allah SWT. Baru timbul adil. Tak timbul berat sebelah. Nah, dalam hidup dalam masyarakat. Itu orang panggil Tuhan nak. Tapi manusia tak ada arah. Dia khurafat ni. Nah, kita ambil otak dia mari duk buat naundai. Punah habis. Punah habis manusia, punah masyarakat. Telah hak Tuhan rakyat dalam ayat ni saat itu. Dan beri peringatan daripada nak zina. Nah, nak orang panggil nak makan dia di molek dunia saat itu, hayat dunia, kehidupan dunia saat itu. Waraghbah. Nah, fiha, dan nak raghbah. Nak orang panggil ni wasa orang nak pada dunia saat itu, nak hipungkan harta dunia hingga siapa? Nisyan darul akhirah. Terlupa hari akhirat. Memang takut duduk galik dengan dunia, duk kutik-kutik dunia ni. Terlupa kata kita nak pergi akhirat jauh lagi. Nah, tak ada awak bekad dak. Kita ambil makan duk hipung bagai punah-punah kat dunia ni. Kat dunia ni bagai punah saja, tak ada bagai tak punah. Nah, satu hari dia akan hancur belaka, akhirat ni bagai tak punah. Nak bagai tak punah, sipel tu hari akhirat. Tabarruk, sedekah, tu tak punah. Apa akhirat sah. Hingga siapa terlupa hari akhirat, tinggal amalan hari akhirat. Akhirat tak punah belaka, semaya tak punah. Puasa tak punah, zikir tak punah, baca Quran tak punah, sedekah tak punah. Untuk akhirat belaka tak punah. Hak dunia ni punah, tak apa hari punah. Rusak bilicing. Nah, fa inna abna ad-dunya al-yaum, anak-anak hak orang panggil orang duduk pengaruh dunia saat itu. Orang duk kesal dengan dunia ni, yasqaruna min abnail akhirah. Dia pandai hina ada orang buat akhirat. Orang duk semaya, orang duk mengaji agama, orang duk buat amal ibadat, dia nampak hina. Oh, puak ni malah kerja. Puak ni malah kerja. Nah, malah nampak dak buat amal ibadat semata. Nah, tu. Kita orang panggil, nah, buat untuk akhirat saat itu banyak. Nah, walakin abna'ul akhirah ahlul iman wat taqwa. Tetapi nah, anak-anak akhirat saat itu orang ahli iman, orang beriman dan orang bertakwa. Sayakununa yaumal qiyamah, selagi akan ada pada hari kiamat saat itu. Fauqahum, ke atas mereka itu darajat. Ada orang panggil darajat-darajat. Nah, peringkat-peringkat izhum. Nah, kerana mereka itu saat itu fi a'ali al-jannat, pada orang panggil setinggi-tinggi syurga. Wal akharun, nah, dan hak lain daripada ahli akhirat, abna'il akhirat ni, orang yang tidak takwa, tidak beriman pada Allah ni, fi asafilin niran, duduk patak neraka. Nah, duduk bawah neraka, di dasar neraka, panggil patak neraka bawah sekali. Itulah orang panggil kita orang beriman, orang bertakwa ni, kita kena sedar sebanyak mungkin bahawasanya, nah, kita kerja atas dunia banyak mana sekalipun jangan terlupa untuk akhirat. Karena akhirat adalah kekal abadi, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu nah lebih baik dan juga lebih kekal pada kita. Nah, dunia ni hanya benda yang fana saja. Nah, maka tu kita kena ingat molek-molek nah di kita saat itu supaya kita dapat manfaat dunia dan akhirat fid darain. As-sa'adah fid dunya wal akhirah. Mana kita dapat bahagia fid darain, dunia dan juga akhirat. Aku qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa fawdu amri Allah, innallaha basirun ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.